أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kurniaan dan juga pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pemberian dan kurniaan dalam apa juga bentuk dan nama yang kita panggil, mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai satu sebab untuk terus dapat kita melaksanakan apa yang telah pun menjadi kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk kita melaksanakan ibadah, menunaikan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Mudah-mudahan ada di antara amalan-amalan ataupun perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang salih di sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung sebahagian lagi daripada beberapa peringatan yang terdapat dalam pengajaran yang ke-32 daripada 50 pengajaran yang dihimpunkan oleh pengarang kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Pengajaran yang ke-32 pada malam ini sambungan kepada dua persoalan yang telah pun kita sebutkan hari itu berkaitan dengan peringatan yang disebut oleh pengarang kitab sebagai berkata Allah Subhanahu wa taala tentang persoalan yang berkaitan dengan kecintaan ataupun maknanya kasih kita sama ada kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun lebih cenderung kepada melaksanakan apa yang dituntut ataupun apa yang dikehendaki oleh keinginan ataupun hawa nafsu kita. Kemudian diperingatkan pula dalam peringatan yang seterusnya tentang persoalan yang berkaitan dengan peribadatan ataupun ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita sambung sebahagian lagi daripada apa yang terkandung dalam pengajaran yang ke-32 dengan apa yang disebut sebagai qala musannifur rahimahullahu taala, hai anak Adam, kerana apa engkau kata Allah padahal di dalam hatimu itu lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula bimbangmu dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah taala, dan engkau harap akan yang lain daripada Allah, dan engkau takut akan yang lain daripada Allah. Dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenalnya, niscaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah, dan tiadalah engkau takut akan yang lain daripada Allah, dan tiada engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah. Maka bahawasanya berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala itu tutur segala mereka itu yang sangat dusta. Ini peringatan yang seterusnya yang boleh kita ambil daripada pengajaran yang ke-32 berkaitan dengan persoalan pengakuan ataupun keyakinan kita, adakah betul ataupun adakah benar-benar
terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kita yang selama ini mana kata kita sebut dalam sembahyang kita, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adakah ia merupakan satu pengakuan yang benar-benar mana kita pegang sebagai satu tanggungjawab, atau sekadar apa yang kita sebut, atau sekadar apa yang kita lafazkan. Jadi itu yang disebut dalam perkara ini. Yang mana disebut, wahai anak Adam, kerana apa engkau kata Allah padahal dalam hatimu itu lain daripada Allah. Bahawasanya pengakuan ataupun apa yang kita ucapkan, apa yang kita sebut, apa yang kita lafazkan berlainan dengan apa yang sebenarnya ada dalam hati kita, dalam keadaan berlainan dengan perbuatan. Maksud kata hati ini dikaitkan dengan persoalan perbuatan. Kenapa? Kerana Nabi pernah sebut dalam sebuah hadis, Nabi mengumpamakan segala perbuatan yang lahir daripada manusia ini, sama ada dalam bentuk kata ataupun dalam bentuk percakapan, dalam bentuk apa juga, maka puncanya berasal daripada hati. Jadi kadang-kadang perbuatan itu berlainan dengan apa yang kita sebut. Dalam keadaan kita mengaku beriman kepada Allah, dalam keadaan kita mengaku taat kepada Allah, dalam keadaan kita mengaku mematuhi perintah Allah, tapi dalam keadaan perbuatan yang kita lakukan, maka dia berlainan dengan apa yang ada di dalam hati. Kerana itulah yang disebut sebagai sambungan kepada peringatan ini, bermula bimbang dan cita-citamu itu akan yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita takut, apa yang kita inginkan sebenarnya bukan untuk kita mencari keredaan, bukan untuk kita mencari rahmat, bukan untuk kita mencari keampunan, malahan untuk kita mencari yang lain daripada itu. Dan kalau sekiranya pun kita harapkan sesuatu, maka kita tidak mengharapkan apa yang kita harap tadi daripada Allah, tetapi kita mungkin mengharapkan ianya datang daripada makhluk, daripada yang lain daripada Allah, walaupun kita percaya bahawasanya Allah lah sebagai pemilik alam ini. Allah lah merupakan pencipta segala-gala yang ada, tapi kadang-kadang tindak tanduk, kadang-kadang perbuatan, kadang-kadang sikap dan perwatakan kita, maka itu yang Allah sebutkan di dalam pengajaran yang seterusnya, yang dapat dalam pengajaran yang ke-32 ini. Melihat balik kepada persoalan apakah ianya sama, selari, sepadan ataupun bertentangan dengan apa yang biasa kita ucapkan. Kerana yang diambil kira bukan sekadar ucapan, yang diambil kira bukan sekadar pengakuan, tetapi apa yang terzahir daripada pengakuan tadi. Kerana itu Allah sifatkan di dalam Al-Quran bagaimana ada sebahagian orang beriman yang mengaku dia beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan sebahagian manusia mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat. Maka Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Sedangkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, pengakuan mereka, perkataan mereka, dakwaan mereka tidak ada nilai apa-apa. Maka Allah kata wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malahan tutur kata tadi hanya melindungi satu sifat yang disebut sebagai kemunafikan dalam diri, dalam hati, dalam jiwa. Maka ini yang perlu untuk kita lihat balik. Mudah-mudahan apa pun yang kita laksanakan akan memberikan kemanfaatan dan juga kebaikan kepada diri, dan bukanlah dalam keadaan apa yang kita buat itu, apa yang kita kata, apa yang kita lakukan itu memberikan kerugian dan juga sesuatu yang tidak baik. Begitu juga Allah kata, dan engkau takut akan yang lain daripada Allah. Dan apa kalaupun kita mana kata memahami, kalaupun kita mengetahui bahawasanya tidak ada zat yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi kadang-kadang ketakutan tadi lebih kita cenderungkan kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang lebih kita mana kita tak berani ketika mana tidak melaksanakan tuntutan ataupun arahan makhluk, tapi kita tak berasa apa-apa kalau kita meninggalkan arahan dan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini yang Allah sebutkan ataupun yang disebut sebagai peringatan dalam pengajaran yang ke-32. Kenapa? Kerana dan jikalau engkau kenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal. Persoalan sekarang ni dalam keadaan sama ada lafaz tadi kita lafazkan dalam keadaan kita menyedari ataupun dalam keadaan kita memahami, dalam keadaan kita mengetahui perkara tersebut, ataupun sekadar lafaz kosong, sekadar ucapan yang biasa, sekadar apa yang kita rasa kita kena sebut, kita sebut. Maka ini yang disebut tadi. Dan jika sekiranya engkau kenal akan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar kenal, kalau sungguh kita mengetahui, kalau sungguh kita memahami, kalau sungguh kita menyedari persoalan yang terkandung dalam kalimah syahadah yang kita yang kita sebut, yang kita ucapkan ucapan tahlil yang kita sebut sebagai la ilaha illallah, maka nescaya tiadalah cita-citamu akan yang lain daripada Allah. Maka semua kerja buat kita, semua tindakan kita, semua benda yang kita laksanakan sepanjang hidup ni, maka menunjukkan bahawasanya Allah lah maksud dan tujuan. Dan tiada engkau takut akan yang lain daripada Allah. Dan kita tak berasa bimbang melainkan ketika mana kita tak dapat menunaikan tuntutan dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tiadalah engkau gerakkan akan lidahmu daripada menyebut-nyebut yang lain daripada Allah. Dan kalau ucapan kita sekalipun yang kita mana kita tuturkan, yang kita ucapkan, maka dia lebih banyak untuk kita mengingati Allah daripada kita menyebut perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat dan juga faedah. Maka ini yang diperingatkan supaya kita melihat balik kepada persoalan yang disebutkan tadi. Keadaan keimanan, keadaan pengucapan, keadaan dakwaan, dan juga apa yang kita sebut itu apakah dia benar-benar sama, benar-benar sepadan dengan perbuatan ataupun apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kerana banyak kita melihat ataupun banyak kita bertemu dengan persoalan orang mengaku maknanya percaya, mengaku beriman, mengaku mana kata sebagai maknanya hamba Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan ataupun mana kata sikap dan kelakuan dia tidak menunjukkan tentang keyakinan dia tadi. Maknanya kalau benda tu dalam keadaan orang yang tidak beriman tak peliklah. Tapi kalau berlaku di kalangan mereka yang mendakwa dia beriman kepada Allah, mengaku di kalangan mereka yang mengatakan dia ni memahami ataupun mengetahui, meyakini wujudnya Allah, tahu persoalan mana kata kehidupan setelah kematian dan sebagainya, tapi sikap dan juga apa yang dibuat dalam kehidupan dia tadi bertentangan dengan apa yang disebut oleh lisan dia ataupun lidah dia. Maka ini yang Allah peringatkan. Jadi kenapa yang kita kata bahawasanya Allah itu di mulut, tapi hati kita, sikap kita, perbuatan kita menyimpang daripada apa yang kita sebut, menyimpang daripada apa yang kita kata, menyimpang daripada apa yang kita ucapkan. Kerana perkara yang macam itu dia tidak membawa apa-apa faedah, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh segolongan manusia yang mengaku beriman tapi sebenarnya mereka tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang Allah sebutkan tadi menceritakan tentang ada di kalangan mereka yang mengaku beriman tetapi sebenarnya mereka dalam keadaan munafik, dalam keadaan tidak memahami ataupun sekadar mengucapkan sesuatu sebagai melindungi apa yang sebenarnya ada dalam hati mereka. Jadi perkara ini dia tak akan bawa benda yang untung, malahan akan menjadikan dia sebagai mereka yang paling rugi di akhirat.
Karena itulah Allah peringatkan supaya sentiasa kita mengawasi, sentiasa kita beringat, kerana setiap tindakan dan apa juga perkara yang kita lakukan sebenarnya sebagaimana yang selalu kita ulang, dia tak terlepas daripada pengetahuan dan perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksudnya ada benda-benda yang boleh kita buat ni maksud kata Allah tak tahu, ataupun ada perkara-perkara yang kita buat ni Allah tak perasan, ataupun ada benda-benda yang kita lakukan ni tak sampai ke pengetahuan Allah, tak. Kerana semua apa yang kita lakukan akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya perbuatan dan juga apa yang kita lakukan. Kalau sekiranya sungguh kita melaksanakan tuntutan iman yang ada itu, mengakui bahawasanya apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ajar, sebagaimana yang disebarkan ataupun yang didakwahkan, yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai cita-cita kita, sebagai sesuatu yang kita mengaku, maka mudah-mudahan maknanya perkara tersebut kalau kita tunaikan secara yang sebaiknya, maka akan memberikan sesuatu kemanfaatan dan juga kebaikan. Macam yang kita sebut dalam sembahyang tu lah. Setiap kali kita baca doa iftitah, pengakuan kita dalam keadaan kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksud kata hanya kerana Allah Tuhan pemilik sekalian alam, bermakna tidak ada apa pun yang kita buat, yang kita ucap, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, melainkan untuk kita mencari rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lain daripada itu. Maka barulah bertepatan dengan pengakuan yang kita ucapkan dalam sembahyang. Tapi kalau sekiranya dalam sembahyang tadi, ucapan dan pengakuan tadi kita berikan dalam keadaan kita nak taat, dalam keadaan kita nak patuh, dalam keadaan kita nak melaksanakan mencari rahmat dan keredaan, tiba-tiba bila luar daripada sembahyang, apa yang kita lakukan tadi bertentangan, ataupun yang lebih malang lagi mungkin tak bertentangan, ataupun bukan saja bertentangan, malahan ada di antara orang yang sanggup pula dia mempertikaikan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersoalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dia menterjemahkan segala persoalan yang Allah suruh dengan apa yang dia rasa betul dari segi akal dia. Maka ni lagilah malang. Dalam keadaan dia mengaku kenal Allah, dalam keadaan dia mengaku adanya kehidupan selepas kematian, tapi sikap dan juga kerja buat dia tadi tidak menunjukkan perkara yang macam itu. Maka yang ini yang diperingatkan tadi, supaya mudah-mudahan kita tak termasuk dalam kelompok yang nanti akan menerima kerugian dan juga menerima penyesalan di akhirat, sebagaimana yang Allah banyak cerita dalam Al-Quran. Bagaimana ada nanti di kalangan manusia yang waktu hidup dulu mengaku mereka ni percaya kepada Allah, mengaku beriman kepada benda-benda yang diperintahkan oleh Allah, tapi malangnya sikap dan perwatakan yang mereka ada sepanjang kehidupan yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkan apa yang mereka sebut. Lalu mereka menjadi golongan yang rugi, golongan yang dalam keadaan tidak mendapat kebaikan dalam kehidupan yang seterusnya. Sebab itu diperingatkan dalam perkara ini supaya mudah-mudahan kita sentiasa melihat semula sentiasa kita mana kata merenung balik setiap perbuatan, setiap apa juga yang kita lakukan, kerana apa yang kita usahakan pada hari ini dalam kehidupan yang ada ini, di dalam saat waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, maka natijahnya akan kita perolehi di suatu masa yang akan ada nanti. Bermakna apa juga perbuatan yang kita buat, maka kitalah yang akan dapat hasil dan juga kesan serta natijahnya. Bermakna ketika itulah perlu untuk kita melihat kepada persoalan-persoalan yang diperingatkan ini. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan mereka yang
yang rugi. Kerana itu Allah tambah lagi, maka bahawasanya berlambatan bimbang dengan yang lain daripada Allah itu tutur segala mereka yang sangat dusta. Jadi kalau sekiranya kita sebut kata benda tadi, kita mengaku kata kita ni beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada semua perkara yang diceritakan dalam Al-Quran, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika itu kalaulah tindakan dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam keadaan berlainan, maka Allah meletakkan golongan ini sebagai mereka yang paling berdusta ataupun jenis kata orang yang paling berbohong. Kerana itu disebut tadi, dan berlambatan bimbang, maksud kata banyak sangat ataupun panjang, banyak benda yang kita takut, banyak benda yang kita risau, banyak perkara yang kita lebih utamakan daripada melaksanakan apa yang Allah perintahkan itu, maka tutur segala mereka itu yang sangat dusta. Maksudnya apa yang dia mengaku tadi, apa yang dia kata tadi, apa yang dia ucapkan tadi, semuanya bohong saja. Tak ada nilai. Tak ada mana kata harga di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia mengaku dengan segala pengakuan, ataupun kadang-kadang mungkin sampai ke tahap dia bersumpah dengan menyatakan apa yang dia kata tu benar, tapi kalau tindakannya tak sama, kalau apa yang dilakukan itu berlainan, maka sia-sia ajalah apa yang kita sebut, apa yang kita ucapkan. Ini yang Allah peringatkan agar kita sentiasa melihat balik persoalan ini, kerana dia mempunyai kesan dalam kehidupan yang akan datang. Kerana kita dah sebut dah hari itu bahawasanya kematian ataupun proses yang akan kita lalui sampailah kepada satu ketika nanti bukanlah perkara yang tidak ada kaitan, tapi dia bersambung-sambung. Di antara dunia dan akhirat dia ada penyambung dia. Bukan maksud kata dunia ni benda lain, akhirat benda lain. Kalau sekiranya dunia dan akhirat ni mana kata dia tidak ada kaitan ataupun tidak ada penyambungan, maka tak ada jadi masalah. Kerana bila mana kata selesai urusan dunia, selesailah, maka kita pergi ke akhirat tu urusan lain. Tapi sebenarnya dia ada kaitan di antara kehidupan yang ada ini dan kehidupan yang akan ada selepas daripada ini. Jadi bila mana kata ada kaitan tadilah, maka kita selalu diperingatkan. Kita selalu mana kata nasihatkan agar mudah-mudahan dalam kesempatan masa yang ada ini, maka ada benda-benda yang boleh kita perbaiki. Ada perkara-perkara yang boleh kita sempurnakan, ada perkara-perkara yang boleh kita perbetulkan. Kerana kita mesti mengakui sebagai manusia kita banyak melakukan kesilapan, kita mungkin terlalai dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya kita sanggup ataupun kita dalam keadaan merendah diri menerima sifat kekurangan ini, maka mudah-mudahan ia membawa kepada kebaikan. Tapi kalau kita menyombong, kalau kita berasa bahawasanya kita tak layak untuk diperingatkan, dalam keadaan kita merasakan tak apa kita boleh hadap apa yang akan kita hadap dalam kehidupan yang akan datang, maka yang tu terpulanglah. Kerana peringatan ini diberikan atas maknanya kebaikan. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berikanlah peringatan, kerana peringatan tadi mudah-mudahan memberikan kebaikan kepada mereka yang benar-benar beriman, iaitu percaya kepada setiap tindakan, percaya setiap apa juga perbuatan yang mereka lakukan nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu diperingatkan agar mudah-mudahan kita dapat melihat kepada suatu persoalan yang memberikan kemanfaatan dan terjauh daripada perkara yang mendatangkan kerugian dan penyesalan. Baik. Kemudian disambung lagi dalam peringatan yang terakhir ataupun peringatan terakhir, peringatan yang ke-32 ini, yang mana disebut sebagai, hai anak Adam, jikalau engkau takut akan neraka, seperti mana engkau takut akan papa, nescaya aku tolong akan dikau daripada sekira-kira tiada engkau ketahui. Dan jikalau engkau gemar akan syurga,
seperti mana engkau gemar akan dunia, nescaya berbahagialah engkau di dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Dan jikalau kamu sebutkan akan daku seperti menyebut oleh setengah kamu akan setengah kamu, nescaya memberi salam atas kamu oleh malaikatku pada pagi dan petang-petang. Dan jikalau kamu kasih dan akan berbuat ibadah bagiku seperti kamu kasih akan dunia, niscaya aku permuliakan akan kamu seperti anbiya dan aulia. Dan jika adalah pekerjaan itu seperti demikian, maka jika kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasih akan dunia, maka lenyapnya itu hampir dan nikmatnya itu hilang, tak dapat tiada. Kemudian diperingatkan pula tentang beberapa persoalan ataupun tentang beberapa daripada perkara yang sepatutnya ataupun yang selayaknya untuk kita lakukan. Mudah-mudahan di sana akan memberikan satu kebaikan dan juga sesuatu yang berguna kepada kehidupan kita. Antaranya Allah sebut tadi dalam apa yang disebut oleh pengarang kitab ini, jika mana kita takut akan neraka seperti mana kita takut akan kemiskinan, maka mudah-mudahan Allah akan bantu kita daripada sekira-kira sumber ataupun mana kata daripada tempat yang tidak kita ketahui. Dalam keadaan soal mana? Soal rezeki itulah. Ya, kerana persoalan yang berkaitan dengan masalah rezeki ini yang dibincangkan dalam sebuah kitab yang lain, yang juga dipesan oleh para ulama, kerana di antara kita sebut kata sikap manusia ni yang tak ambil peduli ataupun tak ambil kisah tentang persoalan hukum Tuhan, kerana kadang-kadang dia berkaitan rapat dengan persoalan rezeki dan apa yang dia hendak. Dalam keadaan persoalan apa yang dia inginkan dalam kehidupan yang bersifat sementara ni. Kadang-kadang manusia boleh jadi kerana dia takut tak dapat sesuatu kebaikan, dia takut tak dapat sesuatu yang dia rasa dia perlukan, dia takut mungkin tak dapat kekayaan dan sebagainya, maka kadang-kadang dia sanggup melakukan perkara-perkara yang akhirnya menyebabkan dia akan dihukum dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah sebut tadi, kalau sungguh kata kita takut neraka Allah seperti mana kita takut akan papa tadi, mana kata kita takut miskin, takut mana kata jadi dalam keadaan tak dapat apa-apa dalam hidup ini, tapi dalam keadaan mana kata kita nak buat tu, kita tiba-tiba kita fikir kata ni benda ni salah, Allah tak bagi. Kalau ambil juga mungkin dari satu sudut kita mungkin boleh jadi kaya, mungkin boleh jadi banyak harta, mungkin boleh jadi untung, tapi akan mengakibatkan kita masuk neraka. Maka mudah-mudahan Allah akan mendatangkan apa yang kita hajatkan tadi daripada apa yang kita sebut sebagai tempat ataupun sumber yang kita tidak ketahui. Maka ini yang disebut sebagai peringatan. Kerana kadang-kadang itulah ada banyak manusia ni dalam keadaan mereka dah tak kira dah hukum Tuhan, kerana ndakkan banyak, ndakkan untung, ndakkan sesuatu yang dia rasa benda tu boleh memberikan sesuatu kebaikan kepada diri dia dalam kehidupan di dunia ni. Sedangkan sebenarnya dia tidak memberikan apa-apa pun kebaikan. Kerana apa? Kerana setiap apa yang kita dapat akan diperkirakan nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud kata bila sebut kata rezeki tu rezeki yang halal, bukan saja benda yang kita dapat tu nak dikira halal, malahan daripada mana kita ambil tu juga akan dikira. Bukan maksudnya benda tu aja, tetapi daripada mana, daripada sumber yang macam mana kita dapat, maka tu pun mesti dalam keadaan yang disebut sebagai persoalan yang dibenarkan. Jadi kalau dah saya kata ada orang yang sanggup menolak, ada orang yang sanggup tidak mahu mana kata melakukan perkara-perkara yang diharamkan atas dasar dia takut bimbang nanti Allah akan hukum dia dalam neraka, maka mudah-mudahan dalam soal
dalam persoalan yang dia cari tadi, maka Allah akan bantu dan datangkan rezeki-rezeki daripada sumber-sumber yang dia tak perasan, yang dia tak ketahui, yang dia pun tak tahu dan seumpamanya. Kerana pemberi rezeki ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha mencari, berikhtiar mendapatkan apa yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak boleh sampai ke tahap bila mana kata kita sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang diperingatkan. Baik. Dan kata lagi, dan jikalau engkau gemar akan syurga sebagaimana engkau gemar akan dunia, nescaya berbahagialah engkau di dalam dunia, dalam dua negeri, yakni dunia dan akhirat. Sama Allah kata, macam mana kalau kita suka mana kata kepada syurga Allah sebagaimana kita suka kepada apa yang kita ada atas dunia ni. Kerana atas dunia ni macam-macam benda kita suka. Tu kita ndak, ini kita ndak, yang tu kita suka, ni kita suka. Jadi kita sentiasa cari, kita sentiasa usaha, kita sentiasa buat, kita sentiasa mana kata cuba dapatkan. Jadi kalau sikap begitulah kita letakkan dalam keadaan gemar kepada syurga, maksudnya dalam keadaan melaksanakan ibadah kepada Allah tadi, maka mudah-mudahan berbahagialah orang yang macam ini di dalam dua tempat. Dunia pun mana kata mudah-mudahan dia berasuk satu kebaikan, dan akhirat pun mudah-mudahan dia beroleh kebaikan. Kenapa? Kerana sikap dia tadi. Sebagaimana kata orang yang suka kepada sesuatu tadi, maka dia cuba dapatkan. Dia cuba mana kata nak perolehi. Maka serupa macam mana sikap tadi dilaksanakan ataupun diterapkan ataupun amalkan dalam persoalan ibadah. Dalam keadaan nak mencari rahmat dan keredaan, dalam keadaan nak mencari sesuatu kesempurnaan dalam hidup ini. Pasal kali itulah sikap dia. Kerana Allah kata mudah-mudahan kita beroleh kebaikan. Sebab apa? Kerana kadang-kadang dalam hidup ini kita dalam keadaan maknanya melakukan dua kerja tadi dalam bentuk yang jauh berbeza. Dalam bentuk yang jauh mana kata tak sama. Dalam soal kita menuntut sesuatu yang kita suka dengan kita melaksanakan tuntutan perintah daripada Allah. Kerana kadang-kadang dalam persoalan yang berkaitan dengan melaksanakan tuntutan dan perintah daripada Allah, kita berlebih kurang aja. Kita dalam keadaan ambil sikap daripada tak buat, kita dah buat, tak apa, dah selesai dah. Sekurang-kurangnya kita dah buat, selesai. Dalam keadaan tak adalah sikap nak melihat balik kepada kesempurnaan, kepada persoalan sah ataupun tidak, dalam persoalan melihat balik tentang persoalan bertepatan ataupun bertentangan dengan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah. Dia tak sebagaimana kadang-kadang bila kata kita melaksanakan kehidupan dari sudut kehidupan yang sementara ni. Kadang-kadang kita banyak beria, banyak teliti, banyak bersungguh dalam mencari sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita hajat, sesuatu yang diinginkan oleh keinginan dan kehendak diri. Tapi bila berhadapan pula dengan persoalan yang berkaitan dengan tuntutan Allah, maka sikap kita berlainan. Kerana itu Allah kata tadi, kalaulah dalam keadaan sikap kita terhadap apa yang disebut sebagai gemar kepada syurga, maksudnya dalam soal yang berkaitan dengan ibadah, maka mudah-mudahan kita akan beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kerana sikap tadi, kerana kesungguhan tadi, bermakna kerana menyedari tuntutan dan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka bukan saja melaksanakan ibadah, tetapi dalam keadaan memastikan kesempurnaan dalam ibadah yang kita laksanakan. Bukan sekadar mana kata buat, tapi dalam keadaan buat dan memastikan berusaha, sungguh-sungguh berusaha dalam keadaan agar ibadah yang kita buat tadi
dapat kita laksanakan dengan sesempurna yang mungkin. Maka barulah mudah-mudahan kita beroleh sesuatu dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Bukan sekadar yang disebut sebagai sembahyang je. Kerana itu Allah sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerana setiap surahan-surahan Allah Subhanahu wa taala ini akan ada kebaikan dia, akan menatijahkan sesuatu. Seumpama yang Allah sebut dalam surah Baqarah berkaitan dengan persoalan puasa. Yang insya-Allah mudah-mudahan tinggal beberapa lagi hari kita akan berada dalam bulan Ramadan, bila mana yang Allah sebut tadi, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada puasa yang kita laksanakan tadi akan lebih menjadikan kita ni orang yang tunduk dan juga melakukan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk yang macam mana? Maka berbalik kepada persoalan tadi. Kalau sungguh kata kita gemakan syurga tadi sebagaimana kita beria. Macam puasa tadilah. Puasa tadi dengan beria cari mana kata benda nak buka puasa sama tak? Kalau sama tak ada masalah. Tapi kalau tak sama masalah besar. Puasa lebih kurang aja, tapi bab cari makan di pasar Ramadan beria sungguh. Maka yang ni jadi masalah sikit. Bukan kata salah tidak, tapi dalam masalah tadi Allah peringatkan supaya mudah-mudahan dalam keadaan mananya kita beroleh keuntungan, kita beroleh sesuatu yang memberikan manfaat dalam kehidupan di dunia dan juga terutama dalam kehidupan di akhirat. Jadi itulah perkara yang berkaitan dengan persoalan sikap. Baik, sikit lagi kita habiskan. Dan jikalau engkau sebutkan akan daku sebagai menyebut oleh setengah kamu akan setengah yang lain. Dan kalaulah ada sikap kita yang sentiasa mengingati Allah sebagaimana kita selalu ingat pada orang. Kadang-kadang kita ingat orang tu, kita ingat orang ni, kita ingat sebut orang tu, kita sebut orang ni mungkin kerana banyaknya jasa dia, banyaknya pertolongan dia, banyaknya kebaikan yang dia buat pada kita. Jadi kalaulah sikap itu kita letakkan atas mana kata kita ingat kepada Allah atau kerana Allah lebih banyak melakukan kebaikan kepada kita, maka kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan memberi salam atas kamu oleh malaikatku pada pagi-pagi dan petang-petang. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan kita banyak menyebut Allah, banyak berzikir. Kenapa? Kerana mengingati segala kebaikan dan limpah kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terkira banyaknya. Baik. Dan jikalau kamu kasih akan berbuat ibadah bagiku seperti mana kamu kasih akan dunia, niscaya aku permuliakan akan kamu seperti anbiya dan malaikat dan juga aulia. Jadi kalau kita pula ada sikap mana kita suka berbuat ibadah sebagaimana kita suka akan segala kemewahan, segala benda-benda yang ada di atas muka bumi ini, maka mudah-mudahan Allah akan angkat kedudukan dan muliakan kita sebagaimana para nabi dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jika adalah pekerjaan itu seperti demikian, maka jika kamu cenderungkan akan hatimu kepada mengasihi akan dunia, maka lenyapnya itu hampir dan nikmatnya itu hilang tak dapat tiada. Tapi kalau dah begitulah ya Allah pesan tadi, segala kebaikan, segala apa juga yang boleh kita manfaatkan, kita tak nak juga buat. Lalu kita lebih cenderung hati kita kepada nak cari juga sesuatu yang dalam kehidupan dunia yang tak seberapa ini. Maka Allah kata apa? Ingatlah harta dan segala kenikmatan tadi akan lenyap dan juga hilang dalam keadaan pasti. Kumpullah berapa banyak sekalipun kemewahan yang kita nak kumpul, tapi kita kena ingat sampai masa besok kemewahan tadi takkan memberikan apa-apa kepada diri kita kalau kita tak guna untuk tujuan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana benda tu akan hilang. Kalau tak reta tu hilang dulu, kita yang hilang dulu.
dalam keadaan meninggal, dalam keadaan mati. Tak? Jadi dalam keadaan apa juga yang kita kejar, apa juga yang kita cari, bukan maksudnya tak boleh cari, jangan salah faham. Sebenarnya kalau kita cari tadi untuk menolong, untuk sebagai alat mencari kebaikan, tak masalah. Tapi kebiasaannya kita ni lebih banyak mencari untuk kepuasan diri kita semata-mata. Itu masalah dia. Cari reta, cari apa tu bukan tujuan. Kata mudah-mudahanlah kalau ada rezeki Allah bagi, sekurang-kurangnya boleh kita tolong orang lain, ataupun boleh kita sedekah, boleh kita infak, boleh kita itu, boleh kita ini. Tapi kadang-kadang lebih cenderung mencari supaya kita seronok nampak banyak. Kita seronok supaya mana kata orang gelar kita orang kaya. Orang nampak kita banyak duit. Itu je kadang-kadang yang menjadi masalah dia. Yang menjadi sesuatu yang disebut tadi. Kalaulah segala benda tadi yang Allah pesan memberikan kebaikan, tapi hati kita tetap cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang tidak membawa kemanfaatan dan faedah, maka ingatlah, apa juga yang kita miliki, apa juga yang kita ada, apa juga yang kita perolehi hasil dalam hidup ini, maka pastinya semua itu akan hilang dalam keadaan hampir, dan nikmatnya akan lenyap. Hampir tu dalam keadaan kematian tadi, semakin hari semakin menghampiri. Itu kata lenyap tadi akan hampir, bermakna kita akan tinggalkan benda tu dalam keadaan masa yang tak berapa lama lagi, dan segala nikmat yang kita dapat tadi pasti akan hilang. Hilang kenapa? Kerana dah jadi milik orang lain. Reta yang banyak kita himpun pada hari ini memang nama kita, tapi bila kita tak ada, dia tukar nama dah. Tukar nama anak, tukar nama isteri, tukar nama itu, tukar nama ini. Mana reta kita? Tak ada. Dan macam-macam lagi lah apa yang kita cari, apa yang kita usahakan. Maka itu di antara peringatan-peringatan yang sempat kita kongsikan dalam pengajaran yang ke-32 dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mudah-mudahan dapat memberikan kebaikan untuk diri kita bersama, untuk kita sentiasa melihat, sentiasa bermuhasabah, sentiasa menilai balik kedudukan diri kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan ini memberikan kebaikan kepada diri kita insya-Allah. Untuk itu sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.